Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina biqada'ika wa sabirna ala balaika wa auzi'na syukra ni'maika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Terima kasih yang berusaha kepada saya Al-Fadhil Dr. Muhammad Hilmi bin Mas'id. Seterusnya yang saya hormati para pegawai ahli jawatan kuasa Masjid Lama Pematang Badak, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, termasuklah yang kita raikan para penonton yang sedang menonton kita secara atas talian, yang menonton dari utara moga sejahtera, yang menonton dari timur moga terus makmur, yang menonton dari barat moga dapat berkat, yang menonton dari selatan moga dapat keampunan. Alhamdulillah, dapat saya sampai di sini menyampaikan syarahan di Masjid Lama Pematang Badak ini. Kali terakhir saya menyampaikan ceramah sini begitu lama sekali, dah 13 tahun, tahun 2009, sebelum rupa ini masjid ini. Hadirin hadirat sekalian, esok insya-Allah kita akan melalui satu proses yang dipanggil intikhabat tasyri'iyah ataupun pemilihan legislatif. Orang kita panggil pilihan raya, di Indonesia panggil pemilihan umum atau pemilu. Dan ini merupakan pilihan raya kita kali ke-15. Dan PRU 15 ini adalah pesta demokrasi terbesar dalam catatan sejarah demokrasi di Malaysia, yang mana pada kali ini seramai 21,173,638 orang pemilih yang berdaftar, yang layak mengundi pada hari esok. Daripada jumlah itu, 20,905,366 orang adalah pengundi biasa macam kita. 146,737 adalah anggota tentera dan pasangan. 118,794 anggota polis dan pasangan. Dan ada 2,741 pengundi tidak hadir yang ada di luar negara. Angka ini termasuklah juga 1.4 juta pengundi berumur 18 sampai 20 yang bakal turun mengundi buat pertama kali. Dan pada kali ini 39 parti layak bertanding dalam PRU ke-15, sekaligus menunjukkan peningkatan yang ketara berbanding PRU yang ke-14. Dan seramai 1,386 orang calon disahkan layak bertanding bagi kursi parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Dah tak ada dah super dulu menang tanpa bertanding, tak ada dah. Habis dulu ada boleh menang tanpa bertanding, sekarang tak ada, lawan lawan punya. Dan PRU 15 ini menyaksikan ada 6 parti gabungan. Berbanding tahun-tahun yang lepas, mereka sedang berusaha nak meraih sokongan undi. Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Gabungan Parti Sarawak, Gabungan Rakyat Sarawak, Pakatan Harapan dan juga Gerakan Tanah Air. Dan ada kawasan memiliki calon kadang ramai sampai kita pun jadi pening. Sebagai contoh, ada satu kawasan parlimen di wilayah kawasan Batu, 10 calon. Ampang 9 calon, bayangkanlah. Dan selain 222 kursi parlimen yang dipertandingkan, PRU kali ini juga adalah untuk 116 kursi DUN di Perlis, Pahang dan Perak. Negeri-negeri lain dia nak buat pilihan raya sekali lagi. Saya bawakan senario ini sebagai nak menunjukkan ini adalah pesta demokrasi.
Cuma adalah sehari dua ni kita membaca, ada orang yang mengatakan tak payahlah pergi ngundi, ini semua tak ada zaman Nabi, tak ada, ni tak Islamik belaka. Ini orang tak mengaji. Orang tak mengaji. Kita tak nafi sistem demokrasi ini tinggalan penjajah. Itu kita tak nafi. Penjajahan telah membawa dan meninggalkan macam-macam ideologi baru kepada negara yang dia jajah. Kapitalisme, Marxisme, Sosialisme, Fasisme, Nasionalisme, Liberalisme, Feminisme, Nazisme, Konservatisme dan macam-macam, termasuklah juga demokrasi. Tapi kita jangan pula sampai kerana benda tu tak wujud di dalam naskah klasik, tak dilakukan oleh salafus salih, maka kita pun sampai jadi sebahagian daripada sesetengah masyarakat di Indonesia muncul satu kelompok yang dipanggil golput pemilu. Golput ni golongan putih yang sabotaj pemilu atas dasar syariat. Barang perlu kita ingat, kalau kita tidak masuk campur, maka orang lain akan menguasai. Dan kaedah fiqh, kaedah usul fiqh ada mengajarkan ma la yudriku kulluh la yutrak julluh ataupun kulluh. Kalau kita tak dapat buat semua yang kita hendak, jangan buang semua. Bila kita buang semua, maka orang lain akan mengambil kesempatan. Apatah lagi, proses ini adalah untuk memilih orang yang membuat dasar pentadbiran. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ini kaedah fiqh. Perkara yang menjadi penyempurna kepada perkara-perkara wajib, maka hukumnya wajib juga. Dan ini saya tidaklah perlu perjelaskan, dah beberapa kali khutbah tiap-tiap minggu telah diperingatkan bahawa kita tak ada masalah dalam soal untuk mengundi ini. Dan barang perlu diingat, memilih pemimpin adalah sebahagian daripada urusan agama yang sangat penting. Islam dia tidak kenal sekularisme, dia tak kenal nak misahkan antara agama dunia dengan akhirat, tidak ada pemisahan. Sebab itu agama Islam takkan dapat dilaksanakan seutuhnya tanpa kuasa. Al-Quran tanpa sultan, itu sultan maknanya kekuasaan, tidak dapat membawa kepada realisasi nilai-nilai hukum hakam seluruhnya dalam kehidupan. Sebab kata Imam Al-Ghazali, ad-dinu usun wa sultanun harisun wa ma ussalahu famahdum wa ma la harisalahu fada'i'. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, agama adalah asas, pemimpin adalah pengawal agama. Apa yang tidak ada asas, dia boleh runtuh. Dan apa yang tidak ada pengawal, benda itu hilang. Sebab itu tidak keterlaluan kita katakan di kalangan para nabi sendiri, ramai yang menyandang kedudukan sebagai nabi dan sekaligus sebagai pemimpin yang berkuasa. Sebagai contoh, Nabi Sulaiman AS, Allah rekodkan dalam Quran doa dia kepada Allah, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman berdoa, Allah rekod dalam surah Sad ayat 38, wahai Tuhan, maafkan saya, anugerahkanlah saya satu kerajaan yang takkan dimiliki oleh sesiapa pun selepas saya. Ini doa ini ayat Quran. Saya selalu pesan pada yang berhormat framekan ayat ni, taruh di pejabat. Doa kepada Allah bila berkuasa nanti, kuasa yang takkan ada orang boleh challenge. Baru tak ada orang melompat sana melompat sini. Ini doa Nabi Sulaiman. Doa Nabi Sulaiman. Kekuasaan yang tak ada orang boleh miliki selepas pada aku. Doa Nabi Sulaiman. Sebab itu dalam Quran banyak kita jumpa istilah yang membawa makna pemimpin. Sebagai contoh kalimat imam, surah Al-Baqarah ayat 124. Imam tu pemimpin lah. Begitu juga dalam surah Baqarah ayat 30, Allah tunjukkan kalimat khalifah, pemimpin juga. Dalam surah Al-A'raf ayat 3 ada kalimat malik, malik raja, pemimpin juga. Dalam surah An-Nisa ayat 59 dia gunakan kalimat ulil amri ataupun amir, pemimpin juga. Bahkan dalam surah An-Nisa ayat 144 ada kalimat sultan. Maka pemimpin, pemilihan pemimpin bukan benda yang tak ada kena-mengena agama. Tuan kata tak payahlah sibuk-sibuk hari esok kita pergi berdakwah sudah. Tak boleh gitu. Ini tidak betul. Bahkan Nabi mengajar, jangankan nak bernegara, nak bermusafir pun kena lantik pemimpin. Musafir Kuantan ke Kuala Lumpur pun kena lantik pemimpin. Idza kana salasatun fi safar falyu'ammiru ahadukum. Kalau kamu berjalan 3 orang, hendaklah lantik seorang jadi ketua. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud.
Dalam perjalanan, kalau tak ada kepala, macam mana kita nak rancang perjalanan? Kita Kuantan Kuala Lumpur, kena ada satu kepala incas, dia tentukan, okey, kita nak nyinggah di mana, minum di mana, ngeteh di mana, berapa lama nak singgah. Kalau semua orang buat keputusan, nak pergi Kuala Lumpur 3 hari baru sampai. Orang belakang, dia singgah kejap-kejap, kejap-kejap. Macam suami isteri, suami bawa kereta, isteri duduk sebelah, dia pula jadi co-pilot. Kenapa tak masuk sini, kenapa? Biarlah seorang je buat keputusan. Seorang perempuan masak tak suka, suami tegur, ni korang itu sepatutnya awak buat gini-gini. Suami pun tak suka juga, dia bawa kereta, kita ngarah-ngarah ke sana kemari, sini dekat sikit, sana jauh sikit, duduk diam, seorang jadi ketua. Itu tara musafir, apatah lagi bernegara. Sebab itulah jadi pemimpin ni, dalam hadis, dalam Quran, Nabi sebut, kalau awak jadi pemimpin yang bagus, darjat begitu tinggi sekali. Ada orang dia tak nak, dia kata ini semua dunia syekh, pemimpin semua kotor, politik ni semua jijik. Jangan cakap gitu. Nabi pernah sebut, kata Abu Hurairah, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan dapat payung atau naungan pada hari kiamat, di mana hari itu tak ada payung melainkan untuk 7 golongan ini saja. Salah seorangnya siapa? Salah seorangnya imamun adilun, pemimpin, syarat kena adil. Hadis riwayat At-Tirmizi. Begitu juga kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi pernah sebut, inna ahabban nas ila Allah azza wa jalla yaumal qiyamah wa aqrabahum minhu majlisan imamun adil. Hari kiamat esok, orang yang paling dekat dengan Allah, dia punya sah protokolnya adalah pemimpin yang adil. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sama juga Nabi pernah sebut, salah satu la turaddu da'watuhum al-imamul adil wa sha'im hina yuftir wa da'watul mazlum. 3 doa orang ni takkan ditolak oleh Allah. Nombor 1 sekali adalah orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Yang kedua orang yang dizalimi. Yang ketiga pemimpin adil. Ni riwayat 4 ulama hadis. Sebab itu para ulama dulu salafus salih, mereka sampai berdoa supaya dikurniakan pemimpin yang adil. Cuma kita saja tak doakan sekarang. Orang dulu dia doa. Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, dia biasa berdoa supaya diberikan pemimpin yang adil memerintah. Kata dia, lau anna li da'watan mustajabatan ma sayyartuha illa fil imam. Saya kalau ada doa mustajab, saya nak guna doa untuk dapat pemimpin yang baik. Anak murid dia tegur, wa kaifa zalika ya ba'ali? Apa sibuk dengan tuan guru doa ke pemimpin? Kita buat hal kita sudahlah, mengaji kitab, mengaji fiqh, lantaklah buat-buat tuan politik belaka. Apa sibuk doa ke pokok tu? Apa jawab Fudail bin Iyad? Mata ma sayartuha fi nafsi lam tujzini wa mata sayartuha fil imam fa salahul imam salahul ibad sahal bilad wal ibad. Kata Fudail bin Iyad, kalau saya doa untuk diri saya, minta panjang umur, sihat, murah rezeki, dapat saya seorang lah. Tapi kalau saya doa untuk pemimpin kita, jadi orang baik, orang beriman, orang bertakwa, kebaikan dia akan memberi kesan pada orang lain. Kebaikan dia akan beri kesan kepada negara. Hak tu kita nak, kata dia. Kalau kita baik seorang, negara tak baik, tak syok ke tuan-tuan? Maka dia doa supaya dapat pemimpin yang baik. Namun hadirin hadirat sekalian, dalam kegairahan hampir 2 minggu kita berada dalam pesta demokrasi ini, kita tak dapat nafi ada di kalangan kita yang telah mencedera serta memperkosakan pesta demokrasi ini, sehingga akhirnya benda yang asalnya benda molek, pesta ni maknanya benda gembira, benda seronok, meriah, tapi akhirnya dibalut dengan dosa dan noda. Dosa kerana kita langgar SOP yang digariskan oleh Allah menerusi rangkaian-rangkaian ayat dalam surah Al-Hujurat. Kita nak buat apa-apa, kita kena ikut toke kita, Allah Ta'ala. Tidak boleh meletak jati papan di jauh di belah-belah. Jangan ikut kehendak hati kita di bawah perintah Allah. Allah beri panduan, mu buat begini. Tapi ada pula orang dia kata, relax lah ustaz, seberianya ni pertandingan kan, biasa lah, kutuk-kutuk tu normal, macam tengok bola ke. Tuan-tuan, itu tak sama. Esok kita nak tengok World Cup, tuan-tuan sokong Jerman, ni sokong England, kita kutuk tu lain. Orang yang bergelumang dengan nafsu amarah,
Tandanya adalah bila dia dah mula melihat benda baik dan benda jahat adalah sama. Oh, itu bahaya tu. Orang yang dah dikuasai nafsu amarah. Dalam ilmu tasawuf, orang yang nafsu amarahnya tinggi, dia tak menyesal bila buat jahat. Bahkan dia kadang-kadang lega dan gembira kalau dapat buat benda itu. Contoh, kalau dia dapat maki orang, Allah nyenyok tidur. Something wrong. Padahal maki itu jelas dalam Quran. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang mulut maki. Macam mana awak kata awak boleh lega? Awak boleh hidup, Tuhan celakakan awak. Kita celaka mak kita pun kita tak nyenyak tidur. Ini saya maksudkan, orang kalau dah mula merasakan benda baik dan jahat adalah sama, dia sedang dikuasai oleh nafsu ammarah. Saya ingin mengajak tuan-tuan, dalam Quran ada satu surah khusus yang Allah turunkan untuk atur macam mana kita sama kita orang Islam nak berkawan, nak berbaik. Kita duduk bawah perintah Al-Quran, tegakkan syarak dengan undang, tegakkan adat yang dipegang, tegakkan amanah yang disandang, tegakkan hukum yang ditimbang, betulkan lantai yang terjongkit, betulkan dinding yang tergetah, betulkan tiang yang terpalang, betulkan apa yang berjual. Allah dia lebih kenal dan tahu kita berbanding orang lain. Waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapa yang lebih baik peraturannya daripada Allah? Kalau kamu yakin, Allah Ta'ala sebut suratul Maidah ayat 50. Apakah benda-benda dalam surah Al-Hujurat yang bagi saya melihat benda ni memang dilanggar habis-habisan sepanjang pesta demokrasi ini. Surah Al-Hujurat ni kita kena fahami, dia adalah satu manhaj pembentukan dan susunan tata cara umat beradab. Surah Al-Hujurat. Tuan-tuan, kalau kita nak jadi baik, tengok dalam surah Al-Hujurat. Kata Said Qutb dalam uraiannya dalam Fi Zilal Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat, pertama dia ada adabul mu'minin ma'an nabiyihim. Pertama dia ajar adab macam mana awak dengan Nabi. Nabi ni walaupun dia seorang yang mesra, suka bergaul, tapi ada adab bila kita dengan Nabi. Suara kita, level mana, semua ada dalam surah Al-Hujurat. Yang kedua, at-tasbit minal akhbar. Allah didik dalam Hujurat, berita yang dapat mesti awak tasbih dulu. Pastikan betul, tabayun. Bukan tibayun, tabayun. Ni tibai tu, tabayun dulu. Yang kedua, as-sulh bainal ukhwah. Hendaklah kamu damaikan antara dua puak telagah. Itu dalam surah Al-Hujurat, saya akan terangkan. Yang keempat, an-nahyu 'anis sukhriyah waz-zann wal ghibah. Allah haramkan sombong, sangka buruk, ngumpat. Ini kan pelanggaran paling besar kita sepanjang pesta ini. Yang kelima, akramakum atqakum. Oh, yang paling mulia di sisi aku, paling tinggi takwa. Dan yang keenam, haqiqatul iman wa thabatu alaih. Allah terangkan tentang hakikat iman dan macam mana nak mengukuhkan iman. Apa perkara-perkara yang dititahkan oleh Allah dalam soal pergaulan kita sesama kita orang Islam? Nombor satu sekali, bertabayunlah. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang beriman, kalau datang satu orang fasik bawa berita, cek dululah cerita dia itu, supaya tidak mencelakakan kaum lain kerana berita yang kamu dengar itu kerana kebodohan kamu, yang akhirnya kamu menyesal pula dengan perbuatan itu. Tuan-tuan, ini ayat Quran 1000 tahun lebih dah turun. Dia nak mendidik kita, telitilah kebenaran. Saring sebelum sharing. Kita kena ada kecermatan digital. Sebelum sebar, amalkan konsep 2R, research and responsibility. Ada penyelidikan, ada tanggungjawab. Tanggung di dunia, jawab di akhirat. Mesej kita dapat forward ke orang tanpa kita cek betul ataupun tidak. Kalau ianya fitnah, jahanam kita. Baik itu kata orang tua-tua, manusia kalau cermat, negara sentosa, rakyat selamat. Bila kita cermat, sebarang kerja membawa hikmat. Dalam hidup bersikap cermat, bertelinga nyaring, tajam melihat, dalam berkata lidah pun hemat.